Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Ahlan-ahlan. Waalaikumsalam. Ica, Caca dan juga Ratnah 85. Kembara waktu, ahlan-ahlan dan juga sahabat-sahabat yang lain. Di FB, ahlan-ahlan Kak Galik Spirit dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kita bertemu semula di dalam pembacaan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah bersempena dengan bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan Isyam Hau, kemudian Syafiqah dan juga sahabat Edin dan sahabat-sahabat yang lain. Kita dah tiba pada bab yang ke-6. Pada bab yang ke-6 kita menggunakan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Ahlan-ahlan Fuzibah Manaf, Imam Adi, Zurida Baco, Salma Ja'far, Siti Nur Majid. InsyaAllah, ahlan-ahlan terima kasih banyak-banyak. Isyam Hau terima kasih. Lalu pada malam ini kita nak baca tajuk berkenaan tentang adakah Nabi pernah meletak inai pada rambut baginda ataupun tidak pernah. Kerana Rasulullah tidak mempunyai banyak uban, hanya sekitar 18 helai sahaja uban yang berada di rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meletak inai ataupun tidak? Lalu kita dah baca 5 bab. Bab yang pertama tentang ciptaan tubuh badan Nabi SAW. Imam Tirmizi bawakan hadis dan riwayat tentangnya. Kemudian bab tentang tanda kenabian, bagaimana bentuknya, di mana terletaknya tanda kenabian Nabi SAW. Kemudian kita telah belajar berkenaan tentang rambut baginda Nabi SAW. Kemudian pada bab yang keempat kita telah belajar berkenaan tentang cara Nabi SAW menyikat rambut. Dan pada bab yang kelima kita telah belajar tentang uban pada rambut janggut Nabi SAW. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, ahlan-ahlan, jom kita lihat riwayat yang ke-45. Riwayat 45 bab yang ke-6. Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma jaa fi khidabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada hadis dan riwayat yang menceritakan tentang inai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hukum meletak inai? Apakah hukum meletak inai ataupun mewarnakan rambut? Maka di dalam mazhab Syafi'i, para ulama mazhab Syafi'i menyebut hukum mewarnakan rambut, meletakkan inai pada rambut adalah harus selain daripada warna hitam. Warna hitam tidak boleh. Tak boleh kita warnakan rambut kita dengan warna hitam. Kenapa tak boleh warnakan rambut dengan warna hitam? Disebabkan hadis berkenaan tentang Abu Quhafah, ayah kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka Abu Quhafah radhiyallahu taala anhu, dia pernah dibawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-8 Hijrah sewaktu pembukaan kota Mekah. Abu Bakar bawa ayah dijumpa Nabi. Dan pada waktu itu Abu Quhafah telah berusia dan kepala dia penuh dengan uban. Dah berusia, dah tua, penuh dengan uban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Abu Bakar untuk inaikan rambutnya. Ghayyiru hadza bi syai'. Nabi kata inaikan rambut dia, warnakan rambut dia.
fajtanibus sawad, tetapi jangan menggunakan warna hitam. Maka daripada riwayat yang mana Nabi sebut wajtanibu, ijtanaba yajtanibu, memberi makna jauhkan, jauhkan. Bila Nabi SAW sebut jauhkan daripada menggunakan warna hitam, ianya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sebab itu para ulama menyebut tidak boleh mewarnakan rambut dengan warna hitam. Tak boleh mewarnakan rambut dengan warna hitam. Menggunakan warna inai, maka itu adalah sunat. Nabi SAW pun pernah meletak inai walaupun tidak kerap. Tetapi tak boleh warna hitam kecuali waktu perang. Para ulama sebut kecuali pada waktu perang, supaya mendatangkan gerun, mendatangkan takut pada hati musuh. Maka ini hukum daripada sudut mewarnakan rambut dengan warna hitam. Para ulama menyebut tidak boleh. Sebab Nabi SAW jelas sabda baginda, wajtanibu as-sawad, jauhkan daripada warna hitam. Okey. Ada berapa hadis dalam bab ini? Ada 4 hadis tentang inai. Adakah Rasulullah pernah menginaikan rambut ataupun tidak? Maka ada 4 hadis. Nah, jom kita lihat hadis yang pertama. Hadis yang pertama lebih kurang sama dengan hadis yang ke-43. Kita sekarang ni 45. Hadisnya adalah lebih kurang sama. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Ahlan-ahlan Bunga Lawang, Laitun Absah, Sunomi, Az-Zulaimi, Cik Ani, Fatimah, Cik Mat. Ahlan-ahlan. Mohon jasa baik yang baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Maka ada 4 hadis yang Imam Tirmizi bawakan berkenaan tentang adakah Nabi pernah meletak inai ataupun tidak. Okey. Maka kata Imam Tirmizi, saya baca dulu hadis yang ke-45, perawi dia. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن عياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب وأبو رمثة اسمه رفاعة ابن يثربي التيمي. Perawi dia sama dengan perawi pada riwayat yang ke-43. Ahlan-ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat, jangan lupa untuk sentiasa berselawat bila kita mendengar nama Nabi SAW. Jom kita lihat. Maka daripada Abu Rimsah. Abu Rimsah, nama dia siapa? Kita mungkin kali pertama dengar nama sahabat ini. Nama beliau adalah Rifa'ah bin Yathribi. Rifa'ah bin Yathribi radhiyallahu anhu. Maka Abu Rimsah berkata, aku telah datang berjumpa Nabi SAW bersama dengan anakku. Maka baginda Nabi SAW bertanya, adakah ini anakmu wahai Abu Rimsah? Maka Abu Rimsah menjawab, ya benar. Maka Nabi SAW bersabda, dia tidak akan dihukum kerana dosamu dan kamu tidak akan dihukum kerana dosanya. Apa maksud dia? Anak kalau buat dosa, maka ayah pada waktu itu tidak dikira turut berdosa. Dan ayah bila buat dosa, maka anaknya tidak dikira berdosa dengan perbuatan ayah dia. La taziru waziratun wizra ukhra. Masing-masing tidak akan menanggung dosa orang yang lain. Kalaulah seseorang itu dia buat dosa, ayah dia tak tanggung. Kalaulah ayah dia buat dosa, anak dia tak tanggung. Masing-masing menanggung dosa sendiri. Akan tetapi, kalaulah seseorang itu dia menjadi penyebab orang lain buat dosa, kerana orang tiru dia, orang ikut dia, orang belajar daripada dia, maka dia dosa. Sebab dia ada penyebab. Dia menjadi penyebab. Contohnya, seseorang yang pada waktu itu dipandang sebagai ikutan dan dia buat sesuatu orang lain ikut,
maka dia kena bertanggungjawab dan dia akan dipersoalkan. Tetapi kalaulah dia bukan menjadi penyebab, anak dia buat dosa, pilihan anak dia, bukan dia yang ajak, bukan dia yang tunjuk, maka ayah tak berdosa. Begitu juga kalau ayah buat dosa, anak tidak perlu tanggung dosa ayah. Maka Nabi SAW bersabda, dia iaitu anak tidak akan dihukum kerana dosamu dan kamu pula tidak akan dihukum berdasarkan dosa anak. Dan ini berbeza dengan pada waktu itu keadaan pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah kalau anak buat salah, ayah kena tanggung. Kalau ayah buat salah, anak kena tanggung. Maka Abu Rimsah berkata, aku telah melihat uban baginda Nabi SAW berwarna kemerah-merahan. Dia nampak uban Nabi pada waktu itu berwarna merah. Kita dah belajar daripada bab sebelum ini. Nabi SAW punya uban kalau pada rambut dekat mana? Dekat bahagian tengah rambut Nabi SAW. Berapakah total uban Nabi? Tidak lebih daripada 20. Kebanyakan ulama memegang riwayat 18 uban. 18 helai uban. Maka Nabi SAW pada waktu itu uban Nabi berwarna merah. Maksudnya apa? Nabi letak inai. Nabi SAW letak inai pada rambut baginda. Berkata Imam Tirmizi, ini adalah suatu riwayat yang terbaik di dalam bab ini. Kenapa ianya adalah terbaik? Kerana pada waktu itu riwayat ini menerangkan yang uban Nabi tidak banyak. Jelas uban Nabi SAW tidak banyak. Hadis ini menunjukkan sesungguhnya baginda Nabi SAW tidak sampai penuh kepala baginda itu dengan beruban. Uban Nabi SAW tidak banyak. Dan Abu Rimsah namanya adalah Rifa'ah bin Yathribi At-Taimi. Lalu dalam riwayat ini Nabi pernah beruban. Akan tetapi nanti kita akan baca ada riwayat yang pada waktu itu menerangkan Nabi tidak pernah meletakkan inai. Dalam riwayat kita baca tadi jelas kata Abu Rimsah bahawa beliau melihat uban Nabi berwarna merah. Maksudnya Nabi pakai inai. Dan kemudian dalam sebahagian riwayat ada menyebut Nabi tidak pernah pada waktu itu meletakkan inai. Maka bagaimanakah para ulama menggabungkan di antara dua riwayat? Kata para ulama, Nabi pernah meletakkan inai pada rambut baginda, janggut baginda, akan tetapi Nabi tidaklah melakukan dengan kerap dan pada selalu. Nabi tak melakukan selalu. Maka sebab itu para sahabat yang tak perasan waktu Nabi letak, mereka kata Nabi tak pernah letak. Dan para sahabat yang pada waktu itu perasan, mereka menerangkan yang Nabi pernah letak. Sebab uban Nabi tak banyak. Uban Nabi hanya beberapa belas helai sahaja. Riwayat yang kedua, wabihi ilaihi qala haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana abi an Syarikin an Uthman bin Mawhab qala su'ila Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya, adakah Rasulullah pernah menginai rambutnya? Maka Abu Hurairah menjawab ya. Mereka menjawab ya. Maka daripada sini menjadi dalil Nabi pernah berinai, tetapi tidaklah selalu dan tidaklah dengan kerap. Riwayat yang ke-47, wabihi ilaihi qala haddatsana Ibrahim bin Harun qala haddatsana An-Nadhr bin Zurarah an Abi Janab an Iyad bin Laqit an al-Jahdamah imra'ati Bishr bin al-Khassasiyah qalat ana ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu wa qad igtasal wa bi ra'sihi rad'un min hinna aw qala radghun shakka fi hadha asy-syai'. Maka daripada Al-Jahdamah, nama dia adalah Laila. Kata para ulama, Jahdamah namanya adalah Jahdamah dengan dal, namanya adalah Laila. Sahabat-sahabat boleh tulis siapakah Al-Jahdamah ataupun namanya yang bernama Laila ini. Seorang sahabiah, iaitu sahabat perempuan, dan beliau adalah isteri kepada Bishr ibnul Khassasiyah. Bishr ibnu Khassasiyah. Maka kata Jahdamah, aku melihat Nabi SAW keluar daripada rumah baginda.
sambil mengeringkan rambut baginda daripada air setelah Nabi selesai mandi. Dan aku lihat pada kepala Nabi terdapat bekas daripada daun inai. Atau perawi pada waktu itu ragu. Beliau berkata bekas celupan inai. Syak pada perawi sama ada perkataannya adalah bekas daun inai ataupun bekas celupan inai. Maksudnya Nabi ada menginaikan rambut baginda, tetapi tidaklah terlalu kerap dan tidaklah selalu. Begitu juga riwayat yang ke-48. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد أن أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku melihat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam berinai. Dalam riwayat Bukhari, maka pada waktu itu disebut Nabi letak inai daripada daun inai dan juga daun katam. Maka ini riwayat yang ke-48. Riwayat yang ke-49 saya baca laju sedikit sebab riwayatnya berulang-ulang, cuma sanadnya sahaja yang ada perbezaan. Wa bihi ilaihi qala Hammad wa akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Aqil qala raaitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik makhduba. Maka daripada Muhammad bin Aqil berkata, aku melihat rambut Nabi yang berada pada simpanan Sayyidina Anas bin Malik, rambut tersebut berinai. Anas bin Malik, dia ada simpan rambut Nabi selepas kewafatan Nabi. Maka kata Muhammad bin Aqil, rambut Nabi pada waktu itu berinai. Maka Imam Tirmizi bawakan riwayat-riwayat yang Nabi berinai. Nabi SAW berinai. Namun dalam sebahagian riwayat kita akan nampak bahawa Nabi SAW pada waktu itu para sahabat terangkan tidak pernah berinai. Maka bagaimanakah al-jam'u, cara untuk menggabungkan antara riwayat yang mengatakan Nabi tak pernah berinai dengan riwayat yang begitu banyak yang Imam Nawawi bawakan yang Nabi ada berinai? Maka cara untuk menggabungkannya adalah Nabi SAW ada berinai namun tak kerap. Sebab tak ada keperluan. Rambut putih ataupun uban Nabi hanya 18 helai sahaja. Ataupun pandangan yang paling banyak 20 helai. Pandangan Abdullah bin Umar. Maka Nabi punya uban tak banyak. Maka Nabi SAW tidak berinai dengan kerap. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalaulah ada di antara kita yang dah banyak ubannya, maka pada waktu itu inaikan rambut adalah sunnah. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun inaikan rambut. Para sahabat radhiyallahu anhum ada menginaikan rambut. Lalu hinna. Kalau hinna bahasa Arab, maksudnya adalah daun inai. Hinna di asalnya bahasa Arab. Ha, nun, alif, hamzah. Dalam hadis ni pun kita ada nampak perkataan hinna. Rad'um min hinna, hanun alif hamzah. Apakah maksud hinna yang asal daun inai? Dan kalaulah ada orang pada waktu itu jadikan produk dia hinna dan sebagainya, maka itu namanya dalam bahasa Arab hinna, terjemahannya adalah daun inai. Riwayat bab yang baru. Kita dah selesai dah tentang tubuh badan Nabi, tentang tanda kenabian Nabi, tentang rambut, tentang cara Nabi menyikat rambut, tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tentang apa tadi? Tentang cara Nabi menyikat rambut, tentang uban dan juga tentang inai. Bab yang ketujuh, Imam Tirmizi bawakan berkenaan tentang kuhul, tentang celak. Adakah Nabi pernah pakai celak? Bila Nabi pakai celak? Kenapa Nabi pakai celak? Dan sebagainya. Maka dalam hadis ini ada 6 riwayat. Tetapi ada riwayat yang pada waktu itu berulang-ulang, cuma perbezaan pada sanad dan perawinya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Okey. Lalu bab yang ketujuh kata Imam Tirmizi, babu ma jaa fi kuhli Rasulillah.
bab pada hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang menerangkan tentang celak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada 6 riwayat. Maka adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercelak? Jom kita lihat riwayatnya. وبه إليه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iktahilu bil ithmin. Nabi suruh, sabda Nabi SAW, bercelaklah kalian daripada batu ismit. Sejenis batu yang pada waktu itu batu tersebut dihancur-hancurkan dan daripada itu digunakan sebagai celak. Maka sebab itu ada sebahagian orang dia kata celak yang dijual adalah celak ismit dan sebagainya. Maka Nabi SAW bersabda, iktahilu, bercelaklah kalian daripada celak yang datang daripada batu ismit. Batu ismit. Cuma saya tak tahulah kat mana nak jual, kat mana nak belinya, tak tahu. Wallahu a'lam. Okey. Maka kenapa Nabi suruh bercelak? Nabi terangkan, fa innahu yajlul basar. Kerana celak boleh mencerahkan penglihatan. Boleh mencerahkan penglihatan. Yang kedua, wayumbitu sya'ar, celak pada waktu itu boleh menumbuhkan bulu mata. Maka dalam hadis ini Nabi sebut 2 kelebihan celak. Mata menjadi cerah dan itu tujuan utama celak, nak mencerahkan penglihatan dan ianya mencantikkan, melebatkan bulu mata sallallahu alaihi wasallam. Wa za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulah. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mempunyai tempat celak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercelak bila? Nabi bercelak setiap malam, kulla lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercelak setiap malam. Bagaimana Nabi bercelak? Kata Abdullah bin Abbas, salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi, 3 kali celak pada mata kanan, 3 kali celak pada mata kiri. Maksudnya Nabi akan celak mata kanan 3 kali berturut-turut, kemudian Nabi akan celak mata kiri 3 kali berturut-turut. Maka di sini Nabi SAW pada waktu itu buat 3 kali kanan dan kemudian baru 3 kali kiri. Bila? Untuk lelaki pada waktu malam, pada waktu tidur. Janganlah pula pakai pada waktu siang. Janganlah pula pakai pada waktu itu. Nabi SAW sunnah baginda Nabi SAW bercelak pada waktu malam sebelum tidur. Dan kalaulah ada kesan baki pada waktu siang maka tidak mengapa. Bukan tak boleh pakai pada waktu siang untuk lelaki. Sunnahnya Nabi SAW pakai pada waktu malam seperti hadis yang Imam Tirmizi bawakan ini. Riwayat yang ke-51. Maknanya lebih kurang sama, cuma ada perbahasan tentang sanad yang saya tidak kupaskan sebab kita cuba nak khatamkan kitab. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عباد بن منصور تهويل وبه إليه قال حدثنا علي بن هجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama bil ithmin. Maka hadis ni jelas Nabi memang pakai celak ismit. Maka Abdullah bin Abbas berkata baginda Nabi SAW bercelak sebelum tidur. Bila Nabi celak? Sebelum tidur. Dengan apa Nabi celak? Dengan celak yang datang daripada batu ismit. Bagaimana Nabi celak? 3 sapuan pada setiap mata. 3 sapuan mata kanan, 3 sapuan mata kiri. Dan berkata Yazid bin Harun pada hadisnya, sesungguhnya Nabi SAW memang ada celak sendiri yang digunakan untuk bercelak setiap kali tidur, ingin tidur, 3 kali sapuan pada setiap mata. Maka Nabi SAW ada celak. Bukan celak para ummahatul mukminin, celak Nabi sendiri. Bilakah Nabi bercelak? Pada waktu malam. Bila pada waktu malam? Sebelum daripada tidur. Bagaimana? 3 sapuan kanan berturut-turut, 3 sapuan kiri.
mata kiri berturut-turut menggunakan batu ismit. Riwayat yang ke-52 lebih kurang sama. Pada waktu itu lebih kurang sama, tetapi kenapa dibawa berulang-ulang? Sebab bezanya ada pada sanad, pada perawi-perawi. Kalau kita perasan, perawinya adalah orang yang berbeza. Wabihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Muhammad bin Yazid an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin al-Munkadir an Jabir huwa bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ismi inda naum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir bin Abdullah, sabda Nabi, apa sabda Nabi? Hendaklah kalian bercelak mata dengan batu ismit ketika ingin tidur. Bilakah sunnah untuk bercelak? Sebelum daripada tidur. Kita kadang-kadang celak sebab nak nampak cantik. Bila keluar rumah baru kita celak. Tapi sebenarnya sunnah celak lelaki dan juga perempuan adalah sebelum daripada tidur. Kenapa kena celak? Nabi SAW bersabda, kerana ismit itu akan mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Sabda Nabi, bercelak daripada batu ismit, maka pada waktu itu ianya mencerahkan mata. Bercelak dengan batu ismit, maka ianya mencantikkan bulu mata. Namun kata para ulama, kelebihan bercelak dengan celak ismit, yang mana ianya mencerahkan pandangan, adalah ketika mana kita gunakan pada waktu sihat. Ketika mana pada waktu sihat. Dan kalaulah seseorang itu mata dia dah mula sakit, maka kata para ulama, mungkin pada waktu itu ada sebahagian orang tak sesuai menggunakan batu ismit, dan ada pada waktu itu mungkin celak yang lain ataupun ubat lain yang lebih baik. Walaupun disebutkan di sini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dekat TikTok lain dia okey ke? Saya lupa, saya tak onkan wifi. Rumah saya memang data tak bagus, tapi so far saya tak nampak komen yang kata tak jelas. Mungkin jelas, Allah alam. Dekat FB okey ke? Saya lupa nak tanya. Saya baru perasan saya tak onkan data. Okey. Maka sebab itu disebutkan di sini bahawa celak ismit bagus untuk mata hanyalah ketika mana mata sihat, mata tak sakit. Dan kalaulah mata dah sakit, mungkin ada ubat lain yang lebih elok, dan mungkin ada sebahagian orang celak ismit tak sesuai untuk matanya waktu sakit. Maka pada waktu itu kita kena faham sabda Nabi SAW, Nabi suruh pakai pada waktu sihat. Jangan waktu sakit baru nak pakai. Jangan baru sakit pada waktu itu baru nak amalkan. Maka sunnah untuk menggunakan celak ismit pada waktu mata sihat. Terima kasih. Dekat FB pun jelas, dekat TikTok pun jelas. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Kita sedang membaca kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Tirmizi, dan kita berada pada tajuk tentang celak yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ke-53 pun lebih kurang sama. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id dan qala hadatsana Bishr bin al-Mufaddal an Abdullah bin Uthman bin Husaim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khaira akhalikum", sesungguhnya celak kamu yang paling baik, al-ismit, adalah celak daripada batu ismit. Nabi sebut celak yang paling baik. Tetapi bila? Ketika mana mata sihat. Kalaulah mata dah sakit, maka mungkin ada celak lain yang pada waktu itu lebih sesuai. Kalaulah mata dah sakit, mungkin ada sebahagian orang celak ismit pada waktu itu tidak sesuai untuk mata dia. Tapi kalaulah mata sihat, sabda Nabi celak yang paling baik adalah ismit. Kenapa? Yajlul basar. Celak ismit bila diguna pada waktu itu mencerahkan mata, mencerahkan pandangan. Wa yumbitu sya'ar, dan melebatkan bulu mata, menumbuhkan bulu mata. Riwayat yang seterusnya pun lebih kurang sama. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ibrahim bin Mustamir al-Basri
قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. Sabda Nabi SAW, hendaklah kalian bercelak dengan batu ismit. Sesungguhnya batu ismit mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Berulang-ulang pada waktu itu riwayat tersebut. Bab yang ke-8, kita dah mula masuk tentang pakaian Nabi SAW. Bab ma jaa fi libasi Rasulullah SAW, tentang pakaian Nabi SAW. Maka bab ni panjang sedikit, ada 16 hadis. Ada 16 hadis. Apakah pakaian yang Nabi suka? Maka pada awal bab Imam Nawawi bawakan yang Nabi suka memakai qamis. Apakah qamis? Adalah kemeja. Pada waktu itu pakaian yang tidak terlalu panjang, kemeja. Kalau istilah kita, orang Nusantara, kemeja. Kalaulah orang India, Pakistan, mereka tafsirkan dengan kurtah mereka. Sebab itu kurtah mereka tak terlalu panjang. Maka pakaian yang Nabi suka adalah qamis. Sebab ianya pada waktu itu mudah, ianya memudahkan pergerakan dan ianya adalah selesa. Qamis adalah pakaian yang Nabi SAW suka. Maka ada berapa hadis dalam bab ini? Ada 18 hadis. Dan insya-Allah kita akan sambung esok insya-Allah. Dah setengah jam. Insya-Allah esok subuh kita tak baca Syama'il jam 5 pagi. Akan tetapi saya nak berkongsi tentang wanita hebat dalam sejarah Islam. Lalu kisah siapakah yang saya akan kongsikan? InsyaAllah esok pada jam 5 pagi. Lalu sebenarnya program esok adalah permintaan daripada salah seorang sahabat saya. Akan dibuat melalui Zoom. Saya akan sharekan link Zoom dia. Dan saya akan cuba juga untuk buat live jika boleh, insya-Allah. Jadi kita jumpa esok jam 5 pagi. Cumanya esok pagi kita tak baca Syama'il, kita nak berkongsi kisah tentang wanita hebat di dalam sejarah Islam. Siapakah wanita tersebut? Kita jumpa esok jam 5 pagi. Tetapi kuliah akan bermula lebih kurang jam 5 minit ataupun jam 5:10 insya-Allah. Saya akan sharekan link Zoom dia. Jangan masuk malam ni, masuk esok. Dan ketika Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak boleh masuk, nanti saya cuba juga buat live jika boleh, insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berada di TikTok Hadran Kembara Waktu. Terima kasih yang berada di FB Hajarah Zai, Kak Gali Spirit, masya-Allah. Terima kasih Ipul, terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.